Anda pening macam mana nak buat nama brand yang menarik, memukau dan yang penting boleh menjual? Dalam siri kali ini, Dan akan share 5 rahsia yang mesti ada untuk buat nama brand kita bernilai dan mudah untuk menjual. Mohon ikut Dan. Kalau kita kaji 100 brand terbaik dunia, kita akan dapati bahawa hampir 80% daripada brand-brand ini dia mempunyai nama yang pendek, tak lebih daripada 5 suku kata. Okey. Dia antara dalam 2 hingga 3 suku kata aja. Okey, kalau kita tak percaya, jom kita tengok. Daripada 100 brand name ini, nama-nama contohnya seperti Amazon, Apple, Facebook, Toyota, apa lagi? Yang kalau panjang sekalipun nama adalah dalam top 100 ni adalah American Express, 6 suku kata. Itulah. Tapi disebabkan American Express adalah sebuah syarikat yang dah lama bertapak, so dia orang boleh pump in a lot of money, duit untuk bina brand dia. Tapi kalau kita brand baru, kita nak buat nama panjang, selalunya orang akan fikir sebab kita ni tak ada pengetahuan tentang nama brand, ataupun kita pun sebenarnya dah pening nak memikirkan nak buat nama brand apa untuk barang kita ni, produk kita ni. So kita pun belasah ajalah asalkan produk kita siap. Tapi sebenarnya bila itu terjadi, orang akan lihat bahawa kita ni tidak berpengetahuan tentang macam mana nak buat nama brand yang terbaik untuk produk kita. Nama brand ni macam nama anak lah. Jadi kalau kita letak nama yang panjang, jadi mungkin akan menyusahkan dia akan datang. So, nama yang pendek akan membuatkan kita menjadikan produk kita itu bila nama brand kita tu pendek, maka secara tak langsung dia senang disebut. So, bila nama tu panjang dan susah pula nak sebut, jadi akhirnya orang pengguna pun akan rasa pening lah nak menyebut nama kita tu. So, menyusahkan, betul tak? So, barang yang semacam kita tu pula banyak kat di pasaran. Jadi kalau kecuali lah barang kita tu unik, itu lain cerita lah, mungkin orang boleh ingat. Tapi kalau barang kita barang biasa yang banyak di pasaran, jadi panjang pula nama kita, susah lah nak disebut. Jadi itu akan menyusahkan pengguna ataupun pelanggan kita untuk mencari barang kita. Jadi bila nama kita tu pendek, senang disebut, maka nama itu juga mesti, ya betul, mesti senang diingat. So, kita ni tiap-tiap hari hampir dihujani oleh hampir 3,000 ke 5,000 marketing messages. Message macam-macam, advertisement, billboard dan pelbagai lagi di YouTube, TV, radio, macam-macam lagi. So, apa jadi? Otak kita secara tak langsung akan tapih iklan mana yang penting kita nak dengar sebelum dia keluar. Kalau kat YouTube tu kita akan skip ad. Secara lampu bila keluar je tu kita terus akan skip ad. Jadi nak nama brand kita tu wujud dalam minda pengguna kita sebaik mungkin, kita kena ada 3 perkara tadi yang saya ulang tadi. Pertama sekali, pendek, senang disebut dan juga senang diingat. So bila 3 faktor ni ada dalam brand name kita, secara tak langsung brand kita mudah masuk dalam minda para pengguna kita. Okey, Dan dah share 3 syarat utama yang mesti ada bila kita nak buat nama brand. Brand name kita lah. Pertama sekali apa? Pendek, nama tu mesti pendek. Kedua, mesti senang disebut. Dan akhir sekali, ketiga, mesti senang diingat. So, bila kita ada 3 faktor ini dalam brand name kita, secara tak langsung, ia akan mudah membuatkan kita untuk menjual barangan kita. So, Dan nak share 2 lagi tips. Nak kan? Suatu nama tu neutral dan mempunyai makna positif dalam pelbagai bahasa, itulah yang terbaik. Kenapa? Itu akan jadikan nama kita tu sebagai unik. Jadi sebab dia ada pelbagai makna yang positif dalam pelbagai bahasa. Secara tak langsung produk kita ni dah tersedia untuk pasaran dunia. Kita mesti nakkan produk kita masuk ke pelbagai jenis pasaran di dunia ni kan. Takkan kita sebagai brand owner hanya nak produk kita laku di Malaysia saja, tapi tak boleh masuk ke Indonesia, ke Brunei, ke Singapura, ke mana-mana juga. Kita mesti nak produk kita masuk ke sebanyak pasaran yang mungkin. So, itulah pentingnya kita kena ada nama brand yang unik, nama brand yang neutral, yang tidak hanya
bergantung kepada suatu bahasa saja. So apa selalunya dia akan selalu fikirkan dalam 10 nama-nama untuk yang rasa sesuai lah untuk produk baru. Kita nak buat produk, kita fikir at least 10 ke 20 nama-nama. So selalunya dia akan check dalam Google Translate, masukkan dalam Google Translate, kita check nama-nama tu ada tak dia mempunyai nama yang maksud yang negatif dalam bahasa lain. So bila kita masuk dalam Google Translate, kita boleh check satu persatu. Satu lagi tools yang Dan selalu gunakan adalah dictionary.com. Kita pergi masuk ke dictionary.com, kita letak nama brand produk kita tu dan kita lihat nama kita produk itu dalam bahasa-bahasa lain. Satu lagi tools yang boleh digunakan adalah wordoid.com, wordoid.com. Itu pun bila kita letak nama cadangan kita di situ pun dia akan keluarkan pelbagai nama-nama cadangan lain lah. So tips yang nombor 4 ataupun rahsia nombor 4, nama yang neutral dalam pelbagai bahasa. Jadikan nama umum sebagai brand mereka. Contohnya sambal bilis, sos cili, jus durian Belanda, keropok leko. Jadi nama tu nama umum. Dengan harapan bila nama umum senang orang ingat dan sedang orang beli. Tapi sebenarnya bila kita buat macam tu pada nama brand kita, brand name kita, para pengguna akan anggap bahawa produk kita tu dengan produk yang lain adalah sama. So bila sama, pengguna akan pilih mana barangan yang harga yang paling murah sebagai produk pilihan mereka. Sebab so kalau kita punya produk mahal sikit, secara tak langsung orang akan pilih produk lain sebab bagi pandangan pengguna produk ni semua sama. Logik tak? Jadi kita kena buat, itu sebabnya kita kena letak nama brand name yang baik supaya menjadi sebagai suatu pembeza antara satu brand kita, produk kita dengan brand orang lain. Okey, dah dapat 5 rahsia nak buat nama brand yang boleh jual kan? Okey, dan harap anda gunakanlah tips ni bila nak buat nama brand baru akan datang ataupun nak ubah nama brand sekarang ni. Kalau nak tahu macam mana cara terperinci proses nak buat brand name, boleh tengok video ini, video 5 proses nak buat nama brand. Type juga kat bahagian komen apa nama brand anda sekarang lah. Dan akan cuba reply dan bagi tips, nasihat dan sebagainya. Nak kan? Terus jumpa lagi.